Hello and Assalamualaikum everyone. Sorry dengan apa yang berlaku pagi ni. Saya pun dah stress dah, tak dengar suara lah, keluar masuk lah whatever. Internet slow. Dan juga I'm very sorry, saya rasa kualiti audio dalam video ni pun tak okey sangat. Mikrofon saya ada problem dengan dia punya kabel pula kan. Kabel tak sampai lagi pula. Beli kat Shopee lambat sangat. Okay. So now kita akan belajar pasal kingdom fungi. Kita go for the unique characteristic of kingdom fungi. Fungi terdiri daripada kulat, mushroom dan adik-beradik dia orang lah. Okay, so fungi adalah kita panggil saprophytic. Yang ni pun saya dah cerita dekat video yang pertama dulu. Okay, bahawa dia akan secrete enzim externally untuk decompose organic material. Lepas tu dia akan absorb the nutrient masuk dalam badan dia. Okay, so fungi ni ada juga yang parasite, ada yang symbiont. Symbiont ni maksudnya win-win situation lah. Okay, ada juga yang parasite, maksudnya dia je win, orang lain tak win. Boleh juga berlaku. Ada juga kingdom fungi ni, kebanyakannya adalah multicellular lah. Tapi ada yang unicellular iaitu yeast. Okay, so unique karakteristik dia yang lain adalah cell wall are made up of chitin. Okay, so cell wall dia menggunakan chitin dan dia akan store food as glycogen. Dia macam animal. Dia akan simpan makanan dalam keadaan glycogen, bukan dalam keadaan starch. Okay. So, dia ada badan dia ni. Sebenarnya dia macam ada macam rambut-rambut halus tu dalam badan. Nanti awak pergi makan mushroom, awak nampak dalam badan ni kan, nampak macam ada benang-benang tu. Kita panggil sebagai hyphae. Okay, hyphae. Kalau hyphae ni banyak sangat, kita panggil mycelium lah. Contoh macam dekat kawasan akar dia kan. Okay. And then dia ada dua jenis, iaitu septate dan juga aseptate. Septate ni maksudnya kalau kita tengok dia punya hyphae ni, dia ada divided by walls. So dia ada banyak dinding-dinding dalam dia punya hyphae. Tapi kalau aseptate, tu maksudnya tidak ada. Jadi dia punya hyphae dia tu tidak ada septa. Okay, hyphae tak ada septa. Itu adalah aseptate lah. Alright, so fungi ni dia akan reproduce using spores. Jadi spore ni walaupun dia spora, tapi spora dia ni ada yang jenis sexual dan ada asexual. Nanti kita akan tengok dekat bawah. Okay, spore are produced on specialized aerial hyphae or specialized spore forming structure called sporangium. Spore ni berada dekat mana? Dekat dalam badan cendawan tu ataupun kulat tu. Spore dalam satu keadaan kita panggil, dalam satu kawasan kita panggil sebagai sporangium. Okay, so sporangium, dalam sporangium tu kiranya lokasi ataupun satu tempat yang mana dalam tu banyak spore, macam tu. Okay, so fungi are classified based on the type of sexual spore bearing structure. Okay, yang kita akan kita kata nama dia datang daripada dia punya spore bearing structure yang sexual punya. Okay, macam ni kan, spore dia ada yang sexual, ada yang asexual lah, macam tu. Jadi kalau satu-satu phylum tu, contoh kita ada phylum kita ada 3, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota. Tengok nama dia ada mycota kat belakang. Perkataan mycota ni, ini adalah merujuk kepada kingdom fungi lah. Ada mycota kat belakang. Okay, so dan juga hyphae, kita tengok dekat table ni. So hyphae ada yang septate, ada yang aseptate lah. So hyphae yang paling Zygomycota ni kita kata yang paling awal dia punya evolution dia. So dia yang paling rendah, kita kata tahap yang paling rendah lah Zygomycota. Sederhana Ascomycota. Basidiomycota ni adalah cendawan yang kita makan tu, macam cendawan butang lah kan, cendawan tiram lah, yang kalau pergi makan, kalau kita makan yang ni lah, yang dia masak dengan sayur apa dia tu kan, guna Basidiomycota lah. Dia adalah dalam kingdom fungi, dia adalah yang paling advance sekali. Okay, so jadi kalau tengok hyphae, Zygomycota dia tidak ada, dia aseptate, tidak ada dinding-dinding tadi kita dah sebutkan, tak ada septa. Tapi Asco dan juga Basidio dia ada septa. Okay, asexual reproduction. Asexual ni bermaksud dia tidak memerlukan combination of dua jantina yang berbeza lah. Jadi
Dan asexual ni sebenarnya kurang variasi. Jadi dia untuk yang peringkat rendah dia guna asexual, tapi kalau Basidiomycota dia tak suka asexual. Dia nak go for sexual. Okay. So asexual, contoh Zygomycota, dia ada spore dalam sporangium, secara umum je disebut. Kalau Ascomycota, nama tempat ada spore tu kita panggil Conidia. Okay. So Conidia ni adalah tempat yang mana ada spore dalam dia. Ini bertakluk kepada phylum Ascomycota. Tapi kalau tengok Basidiomycota rare ataupun none, maksudnya Basidiomycota dia tak suka spore dalam keadaan asexual. Dia tak suka. Okay, sebab dia kan yang paling advance, maka dia tak nak asexual sebab kurang variation. So dia nak yang sexual. Okay. So sexual reproduction senang nak ingat sebab nama dia sama macam nama phylum. So nama phylum diambil daripada nama sexual reproduction ni. Okay, iaitu kita ada zygospore. Zygospore ni adalah nama spora dia. Form in the zygosporangium. Zygosporangium adalah dia punya structure dia, yang mana spore duduk dalam tu. Okay, zygospore dalam zygosporangium. Kalau Ascomycota ada nama ascospore dalam ascus. Okay, so kalau boleh tengok gambar dia macam tu kan. Nampak tak yang bulat-bulat tu kan. So ascus ni kawasan yang nampak macam kacang pis tu, itu ascus. So kalau ada bulat-bulat dekat dalam, itu adalah ascospore dia. Kemudian Basidiomycota, spore dia nama Basidiospore. Kalau tempat Basidiospore ada, kita panggil Basidia. So kalau nanti nak makan nanti tengah hari korang pergilah makan makan cendawan, pergi tengok. Kalau macam bawah payung cendawan tu kan dia ada macam macam bawah payung itu adalah sebahagian daripada Basidia lah. Dan dalam Basidia tu sebenarnya ada Basidiospore. Okay. Tapi saya tak pastilah kalau korang makan tu jumpa ke tak spore tu kan. Okay, and then right, so dia ada sebut sikit Basidiocarps. Basidiocarps ni adalah yang payung tu. Kita panggil Basidiocarps. Okay. So example, ini kena ingat lah example. Ingat satu Example untuk Zygomycota adalah Rhizophus species. Kalau untuk Ascomycota adalah Penicillium species dan juga yeast. Kemudian Basidiomycota contohnya adalah Agaricus species. Okay. Importance of fungi. Apa kelebihan fungi? Kenapa fungi ni penting? Yang pertama sebab dia adalah decomposer. Dia akan decompose dan juga absorb nutrient from organic waste and dead organisms. Alright. Kemudian kita ada symbions. Symbion ni adalah win-win situation. Contoh yang pertama adalah lichen. Lichen ni adalah antara algae dan juga fungi. Jadi alga kan yang kali hijau kan. Algae dan juga fungi. Apa dia orang punya hubungan dia? So kita ada algae yang bagi fungus food. Algae kan dia boleh buat fotosintesis. So dia boleh bagi makanan kepada fungus. Fungus pula bagi apa pada algae? Fungus akan bagi moisture, shelter, mineral and anchorage. Okay. So seterusnya, symbion yang kedua adalah mycorrhizae. Okay. So ini adalah plant root dan fungi. Yang ni mungkin ada yang pernah dengar pasal ni. Plant root dan fungi. So dekat akar-akar pokok. So setengah pokok lah. Okay. Dia ada fungi pada akar dia. Untuk apa fungi ni duduk dekat akar? Sebab dia akan tolong plant absorb water and mineral. Okay. Dan dalam masa yang sama, plant bagi apa kepada fungi ni? Plant akan bagi nutrien kepada fungi. Okay. Seterusnya, ini bukanlah kita kata, kalau sebagai pathogen ni dia, kita kata bad news lah kan. Dalam sisi yang negatifnya, pathogen ni juga sebagai fungi that attack food crops. Okay, so dia akan produce harmful compound kepada human. Contoh macam roti, lepas tu ada fungus atas tu kan, ada bread mold. Lepas tu awak pun pergi makan, lepas tu keracunan makanan nanti kan. Macam itulah. Okay, fungi ni juga dia akan menyebabkan infection. Satu lagi kita ada candidiasis, iaitu yeast infection of the mucous membrane of the mouth, throat or vagina. Ini boleh Google tengoklah candidiasis. Dekat kawasan-kawasan ini tiba-tiba ada macam putih-putih kan. Itu adalah serangan fungi lah. Okay. Kemudian commercial importance in food production. Contohnya yeast kita guna untuk buat bread dan juga alkohol. So kalau nak buat roti, nak bagi roti tu kembang, kita letak
yeast kan, mauripan tu kan. So itu yeast lah sebenarnya, dia akan release carbon dioxide, maka dia akan menaikkan dough roti tu. Sama juga dengan alkohol, dia juga letak yeast dalam tu. Okay, supaya fermentation boleh berlaku. Seterusnya tempe dan tapai pun juga menggunakan kita menggunakan sebab dia adalah fermented food kan. So dia menggunakan fungus lah sebagai agent untuk membuat fermentation tu. Okay, and the last one adalah pharmaceutical. Yang terutamanya lah antibiotik penicillin, datang daripada Penicillium species. Dia membuat antibiotik. Okay. Alright, so kelas seterusnya kita akan belajar pasal kingdom Plantae. I guess itu sahaja untuk video kali ni. Thank you everyone. Bye-bye.